Tabiat semula jadi manusia ini ialah pelupa, lalai dan mengingkari. Jika mereka mendapat ilmu pengetahuan, mereka lupa yang menganugerahkan ilmu pengetahuan tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lakukan pelampauan, kezaliman, dan inilah yang menyebabkan berlaku kerosakan di muka bumi ini, menggantikan kemakmuran yang dibawa oleh dalam Al-Quranul Karim. 5 ayat pertama dalam suratul Alaq diturunkan adalah wahyu yang pertama. 14 ayat berikutnya suratul Alaq mengandungi 19 ayat. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sehinggalah kepada kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. 19 ayat. 5 ayat pertama adalah wahyu yang pertama, kemudian 14 ayat berikutnya diturunkan 3 tahun ataupun 4 tahun selepas daripada 5 ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ayat yang ke-6, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Ingatlah sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas yang sepatutnya atau yang sewajibnya, dengan sebab dia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Ingatlah sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali untuk menerima balasan. Maksud tagha di sini adalah melampaui batas. Allah meletakkan sifat ini kepada manusia bagi menunjukkan keingkaran manusia kepada kelebihan dan kebaikan. Tabiatnya lupa kepada kelebihan siapa yang muliakannya, iaitu Allah yang memberi nikmat dengan kebaikan yang banyak. Manusia itu lupa apabila memperoleh kekayaan, mereka menyatakan mereka sendirilah yang lakukan, berusaha memperoleh kekayaan, bukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang benarnya adalah semua usaha yang kita lakukan ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selayaknya lah kita mengucapkan syukur kepada apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya Allah Ta'ala nyatakan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Diletakkan satu sejarah bagaimana Abu Jahal telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaku sembahyang. Tidakkah kamu melihat kepada orang yang melarang seorang hamba yang sedang bersembahyang? Abu Jahal satu ketika dia bertanya kepada sahabatnya, siapakah yang berani untuk menghalang Muhammad dari melakukan salat? Lalu Abu Jahal sendiri, aku lakukan. Kemudian apabila dia nak lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sembahyang, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, tiba-tiba dia lari ke belakang dengan tangannya menahan sesuatu. Lalu sahabatnya berkata, kenapa wahai Abu Jahal? Abu Jahal menyatakan bahawa aku melihat di antaraku dengan Muhammad itu satu longkan yang penuh dalamnya dengan api-api. Lalu Nabi SAW menyatakan, kalaulah Abu Jahal datang kepadaku, nescaya malaikat akan disambar malaikat satu anggota demi satu anggota. Berikutnya Allah Ta'ala nyatakan ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Adakah engkau nampak buruknya jika ia berada di atas jalan yang betul, atau ia menyuruh orang yang bertakwa itu jangan melakukan syirik? Adakah engkau melihat kepada orang yang ingkar dan berpaling dari kebenaran? Adakah dia tidak tahu bahawa sebenarnya Allah melihat? Ayat ini sebagai pertanyaan yang pelik daripada yang pelik. Bagaimana orang yang dihalang lakukan salat itu sebenarnya berada di atas takwa kepada Allah, dan dia menyuruh, manusia menyuruh bertakwa kepada Allah. Yang penghalang itu pula adalah Abu Jahal, seorang pendusta, tidak mahu kebenaran dan iman. Tidakkah si kafir ini tahu bahawa Allah melihat apa yang dilakukannya?
Kemudian di akhir ayat surah ini yang menariknya adalah Allah Ta'ala nyatakan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Walaupun Abu Jahal mahu membawa kawan-kawannya, Rasul Allah Ta'ala kata jangan sekali-kali kamu taat kepadanya dan sujudlah kamu kepada Allah dan hampirkanlah diri kepada Allah. Inilah satu kunci rahsia untuk kita mendapat kejayaan adalah bersalat dan banyakkan sujud kepada Allah Ta'ala, kerana di waktu sujud itulah manusia hamba berada hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.